Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton bersama dengan kami pada podcast Maci Dakwah episod yang ketujuh kan. So alhamdulillah hari ini kita bersama lagi sekali sahabat-sahabat yang alhamdulillah yang sentiasa berkomit dengan kami pada tiap hari Rabu. Okey, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sebab bersama dengan kami sekali lagi pada malam ini. Dan mana yang sahabat-sahabat yang sedang menonton pada malam ini sekarang ni, jangan lupa untuk nak tekan button like, okey, dan sudah pasti jangan lupa untuk nak tekan button share juga. Share sebanyak mungkin kepada kawan-kawan anda yang lain ataupun kepada sanak saudara, ahli keluarga yang lain, supaya apa? Supaya kita mengharapkan apa yang kita kongsikan pada malam ini mereka juga boleh mendapat manfaat bersama-sama. Okey. So jangan hanya fikir pada anda je nak belajar benda tu ataupun nak mendapat manfaat dia. Tetapi juga kena fikirkan mereka juga boleh mendapat manfaat. Jadi kalau anda kongsi juga pada mereka, sekurang-kurangnya kat situ apa yang mereka boleh belajar, apa yang mereka mendapat manfaat kat situ, anda juga boleh dapat ganjaran pahala kat situ. And sebab apa? Sebab kita sama-sama membantu untuk kita kata pada usaha-usaha yang baik macam ni kan. So seperti biasa malam ni saya tidak kesorangan. Okey. Saya bersama dengan sahabat saya iaitu Adam. Sihat Adam? Alhamdulillah, baik. Okey, so sekali lagi kita bersama. Ya, betul. Dah masuk episod yang ketujuh dah. Kan? Ya. Jadi pada malam ni mungkin yang pada sahabat-sahabat yang kita kata yang terlepas pada episod yang sebelum, jangan risau. Seperti biasa, just boleh pergi pada Facebook Multiracial Revival Muslim ataupun pada Facebook Suri Dakwah Malaysia. Dekat situ anda boleh tengok episod yang lepas. Yang mana episod lepas kita ada bincangkan tentang ada seorang prospek Adam bersama dengan Adam yang mana dia seorang lelaki Chinese and dia pemuda kan. Kita kata pemuda kafir kan. So dia seorang pemuda yang kita kata dia dalam perkongsian minggu lepas tu secara ringkas ni dia kata dia seorang yang bekas Buddhis, ex-Buddhis. Waktu tu bila jumpa dengan Adam dia kata dia sebagai seorang yang ateis, tak percaya pada kita kata Tuhan tu. Tetapi dia sebenarnya nak kata dia betul-betul tolak Tuhan tu tidaklah juga. Sebab kita dah bincang kat situ. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabat yang mana yang terlepas, jangan risau. Boleh nanti lepas habis podcast pada malam ni, just boleh go through balik, pergi tengok pada kami punya page tu dan tengok balik, tonton balik apa perkongsian yang kita dah kongsikan pada minggu lepas. Dan insyaAllah pada malam ni dia adalah kesinambungan pada minggu lepas. Prospek yang sama juga yang kita nak bincangkan. Cumanya dia ada kesinambungan kat situ. Dan pada malam ni kita nak apa fokus yang kita nak bincangkan pada malam ni? Ya, sebab malam ni dia berlainan topik dengan yang minggu lepas. So mungkin ada sahabat yang terlupa ataupun yang tak pernah lihat. Saya boleh kongsi sedikit lah, kita kata flashback sikit. Sebab betul. Waktu itu dia topik utama yang kami bincangkan adalah dari segi penyembahan. Sebab dia tanya saya satu soalan tentang dalam Islam ni kenapa Nabi Muhammad SAW tiada imej yang dilukis ataupun diukir di mana-mana dalam sejarah kita tak nampak. Jadi waktu itu saya bagi satu jawapan dan analogi yang senang. Bayangkan kalau kita mengukir ataupun melukis gambar Nabi Muhammad SAW dari dulu. Jadi sekarang ada kemungkinan ada manusia yang akan menyembah. Nauzubillah. Sebab tu saya bagi contoh. Pada zaman Gautama Buddha, Buddha tak pernah minta pelajar dia untuk menyembah dia. Tapi apabila Buddha meninggal, jadi orang-orang terkemudian mereka mula membuat patung. Jadi dari situlah mulalah penyembahan berhala. Ya betul. Yang mana kita bincang minggu lepas tu, asalnya diorang buat patung tu bukannya tujuan nak menyembah kan? Bukan nak mengangkat dia sebagai kita kata satu setara dengan Tuhan pada awalnya. Tapi bila kita tengok asalnya diorang buat patung tu adalah sebab nak menghormati saja, nak memperingati usaha yang telah orang-orang tersebut lakukan. Jadi sebagai motivasi untuk mereka nak buat kebaikan lah kan. So kat situ yang lepas generasi lepas tu dia jadi benda lain lah pula kan kat situ kan. Jadi hari ni topik utama dia kita akan sembang tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi sebelum saya nak kongsi apa topik tentang Al-Quran ni, mungkin kita boleh saksikan dulu video yang perkongsian saya bersama dengan prospek ni.
所以这个就是我们所谓的《古兰经》。兰经所以《古兰经》呢，它的原本是这个是阿拉伯语的，啊，对。所以呢，这个是我们讲中文版的翻译。我们伊斯兰里面就相信啊，这个里面的这些阿拉伯语，OK，这些呢就是真主所讲过的话。佛教的话，对啊，他比较少人会去念那个梵经典。如果是因为全部宗教知识应该要读最初的原文。对，所以我们讲要认识各种宗教的话，我们不可以去看那个人，每一个宗教都有他做不好的东西的人。对对对对。所以我们去如果这样子去衡量宗教的话，没有一个宗教是好的。所以呢，我们要的学的话，真正从它经典，我们知道原本真正的教义到底是什么。就像我们讲法律，法律呢，它有时会有更新。更新，对对。对，所以我们跟的话是最 the last one。last one。所以我讲这个不是 New Testament， 不是 Old Testament， 这个是 Last Testament。这个我可以送你啦。太贵重了。没关系，这些的话我们是拿来分享的，对，能够送你的。Okey, so itu kita dah mainkan kita kata video yang singkat pendek kat situ, potongan, dan insya-Allah nanti kita akan apa yang kita buat kita akan bincang kat situ dan kita akan lihat apa benda yang sebenarnya banyak benda yang menarik kat situ kan. Cumanya sebelum kita kata nak bincangkan tu, Adam, kita again kita just raikan sahabat-sahabat kita yang sedang menonton secara live. Contoh kita ada kat sini Abu Yusuf. Abu Yusuf, apa khabar? Sihat? Terima kasih banyak-banyak sebab bersama dengan kami untuk menonton. Dan insya-Allah nanti jangan lupa untuk share pada kawan-kawan yang lain, ahli keluarga lain, dan supaya mereka juga boleh nampak manfaat lah. Jadi pada anda yang sedang menonton bersama dengan kami ni, jangan lupa juga untuk bagi komen. Just komen, bagi dia apa-apa komen yang kalau nak bagi pendapat ke, insya-Allah kalau ada masa kita akan cuba go through kat situ. Kalau ada yang nak tanya soalan pun, insya-Allah kalau sempat kita akan go through kat situlah. Okay. So, Adam, daripada video tu ada banyak benda yang kita boleh ulas lah ya, betul. Sebab yang pertama lah, kalau kita lihat pada permulaan tu, bila saya sebut tentang kitab, sebab saya tak masuk tentang Quran dulu, tapi saya sebut tentang kitab. Jadi, saya nampak pemula ni dia seorang yang rasional lah. Sebab ayat dia kata, kalau kita nak kenal satu agama, dan ini ayat dia, kita nak kenal satu agama, kita kena balik kepada kitab asal. So, dia sangat jelas di situ, dia kata kitab asal dia. Okey. Sebab tu dia bawa contoh kitab asal dalam Buddhism, dia ada bahasa Sanskrit, ada bahasa Pali. Okay. Jadi bahasa tu kita akan masuk kemudian. Jadi di sini kita nak lihat, bila dia sebut, ya saya pun setuju dengan dia, dia kata bila kita nak kenal agama, kita lihat pada kitab tu sendiri. Sebab benda ni, dia berlaku, sebab kita boleh lihatlah pada zaman sekarang, bila masyarakat mereka lihat agama ni, dia akan menilai agama bukan berdasarkan kitab, berdasarkan apa yang agama tu ajar. Mereka akan cakap, saya tak suka agama ni sebab saya nampak dia ada orang yang penganut dia yang tak amalkan. Dia nampak ada penganut dia yang, saya bagi satu contoh yang jelas lah. Bila kita kata tentang Islam, orang akan kata Islam ni tak bagus sebab saya kenal ada Muslim yang rasuah, ada Muslim yang buat jenayah. Ya, kita tak menafikan memang ada Muslim yang berbuat maksiat ke, jenayah ke. Tapi kita tak boleh menafikan adalah, tak kira orang tu agama apa, Kristian ke, Hindu ke, Buddhism ke, akan ada penjenayah. Tapi mungkin ada orang yang cakap kata, saya atheist dah, atheist tak ada agama. Tapi atheist pun akan ada penjenayah. Betul. Kalau kita tengok pun, ikut sejarah pun, atheism ni atau kita tahu orang yang tak percaya pada agama ni, dia antara, kalau ikut statistik tu, antara yang paling tinggi lah yang terjebak dengan kita kata pembunuhan dan sebagainya. So, dia bukanlah kita nak justify benda tu. Tetapi macam Adam katalah, dia satu benda yang menarik yang kebanyakan bila sebut pasal agama ni, khususnya bila sebut pasal Islam, kebanyakan kebiasaannya orang akan menilai pengikut tu. Dia akan tengok orang agama Islam ni bermasalah sebab apa? Dia tengok pengikut. Tetapi kalau pada agama lain, dia jadi lain pula. Dia kata you jangan menilai pengikut tu. You jangan menilai agama tu berdasarkan pengikut. You kena menilai pada ajaran tu pula kan. Jadi kat situ kita boleh nampak macam ada macam bibit-bibit Islamofobia kat situ sikit lah kan. Yang mana bila sebut pasal Islam je, terus fobia, terus terkejut kan, rasa nak jauhkan diri daripada Islam tu sendiri. Tapi bila kita mengharapkan dia orang untuk kita kata buat secara penilaian secara adil, objektif, secara objektif, dia orang tak nak pula buat macam tu kan. So ada masa kenapa benda macam tu especially berlaku lah kan. So benda ni dia lebih kepada orang ni, bila kita kata orang yang rasional, macam yang
pemuda yang dalam video ni, dia memang bagus lah. Sebab dia rasional, dia akan rasa tentang, okay, kalau saya nak kenal, saya kena balik pada sumber asal dia. Tapi ada orang pula, dia nak, kita kata dia nak senang lah. Dia tak nak ambil masa untuk mengkaji kitab-kitab. Kalau nak baca kitab pun banyak. Setiap agama berapa kitab nak baca. Tapi bila sampai tentang Islam, mereka ambil macam take it easy lah. Cakap, okay, saya nak Islam, simple. Dia ikut stereotype apa yang dia nampak. Contohlah, kita kata kat Malaysia lah, selalu orang bagi stereotype adalah Islam itu agama pengganas, Islam itu ajar penganut dia jadi pemalas kan. Ya betul. Bila kita cakap pemalas kan, orang akan lihat, oh, Muslim ni bila dia waktu kerja dia pergi solat Zuhur, bila petang dia pergi asar pula. So mereka akan nampak Muslim ni dia macam curi tulang lah. Waktu kerja dia keluar. Mungkin ada setengah jam tak balik, sejam. Ya, memang saya tak menafikan ada orang yang cuba untuk curi tulang. Tapi kita tak boleh guna kayu ukur ni kata ada Muslim yang malas, tapi tak menunjukkan semua Muslim adalah malas. Betul. Sebab kita kata sifat pemalas ni bukan hanya satu bangsa ataupun satu agama je yang ada. Betul. Dia akan ada pada sesiapa sahaja sebab itu adalah sifat manusia. Betul. Akan ada orang yang malas. Jadi di situlah dia wujudlah satu stereotype mereka nampak. Sebab Islam ni kita tahu, dia mementingkan dari segi ibadah. Kita kerja ya, tapi masa yang sama kita ingat siapa yang pemberi rezeki tu. Betul. Jadi di mata setengah masyarakat mereka akan nampak bila Muslim ni kerja tapi masa yang sama dia ingat agama, dia akan nampak okey, productivity dia kurang. Sebab waktu kerja dia pergi buat benda lain, buat agama. So sebab mereka ukur benda ni dari perspektif mereka. Contohlah saya dulu adalah agama Buddhism. Walaupun kata Buddhism kita kata agama Cina lah. Jadi di situ kita kata dari segi penyembahan dia tak ada sangat waktu yang tetap ataupun dia tak semestinya setiap orang buat. Contohlah dulu di rumah saya, parents saya yang akan bakar colok tu. Tapi saya sebagai anak saya tak ikut benda tu. Jadi mak dengan ayah saya yang buat benda tu. Kalau kita kata dari segi pergi ke tokong, biasanya kami pergi waktu ada perayaan, ada special event lah, bukan pergi secara berkala. Kalau kita kata Islam, memang setiap minggu, setiap hari Jumaat wajib yang tu kena pergi. Jadi itulah macam mana mereka lihat manusia. Jadi di situlah wujud satu stereotype, dan dari stereotype itu mereka akan ada yang macam Azim kata tentang Islamofobia tu. Betul. Yalah, kita tak boleh nak salahkan jugalah stereotype tu purely pada dia orang. Sebab kita tak nafikan sebabkan bila dia nampak ada orang Islam yang kita kata ataupun kita kata yang Muslim yang tak bertanggungjawab dan dia ambil curi tulang dan sebagainya. Jadi memang dia orang terus generalize semualah. Betul. Sedangkan kita boleh nampak ada ramai je yang kita kata yang Muslim yang okey je. Cuma benda tu tak di-highlightkan. So bila tak di-highlightkan, maka dia melainkan kalau non-Muslim tu sini memang dia ada kawan yang Muslim, dia membesar dengan masyarakat, kawan-kawan dia ramai yang Muslim, jadi kat situ dia boleh nampak the reality bahawa apa yang diceritakan dekat berita itu benda yang opposite lah. So kat situ dia boleh nampak yang sebenarnya orang Islam ni dia taklah semua macam tu kan. Tapi Islam ni okey je. So dia bergantung pada individu tu sendirilah kan. So kita mengharapkan untuk buat penilaian tu biarlah penilaian secara objektif kat situlah kan. Dan satu lagi, kita kena bezakan agama dengan penganut dia lain. Betul. Contoh kita kata dalam konteks ni kita kata Islam adalah agama, tapi penganut dia kita gelarkan sebagai Muslim. So apa beza Islam dengan Muslim? Sebab kadang-kadang orang ingat Muslim ni dia beragama Islam. Tapi walaupun dia beragama Islam, tapi kita kena ingat Muslim juga adalah manusia. Betul. Bila kita sebut manusia, maksudnya akan ada orang yang tak betul, akan ada orang yang tak ikut ajaran. Jadi situlah kita tak boleh samakan Islam dengan Muslim. Islam kita kalau nak lihat secara objektif, kita pergi kepada apa kitab dia cakap. Apa ajaran Islam sebenarnya. Kita tak tengok pada Muslim, apa yang Muslim buat. Islam adalah apa yang patut kita sebagai Muslim kita patut buat. Betul. Tapi ada Muslim dia akan tak ikut. Jadi secara objektif kita pergi kepada kitab dia, iaitu Al-Quran. Maksudnya baguslah cadangan yang dibuat oleh prospek tu. Dia kata kena menilai berdasarkan kitab. Itu satu benda yang baguslah. Maksudnya even kalau kita punya Muslim pun, kalau kita nak tahu pasal, contoh nak tahu pasal agama Buddhis, nak tahu pasal agama Kristian, jadi terbaiknya lah kita pergi pada kitab ajaran tu sendirilah. So kita jangan pula menilai pengikut tu. Sebab kalau kita menilai pengikut,
kita akan ada skrip salah faham kat situ kan. Betul. Sebab rata-rata sekarang ni pun ramai yang kita boleh nampak non-Muslim yang dia orang dah lebih pada westernization. Kan? Dia ada boleh kata yang orang apa non-Muslim kita jumpa, dia orang pun kebanyakan kata dia orang dah lama tak praktis kan agama ajaran dia orang. Tapi dia orang lebih pada dah ke arah westernization tu kan. Jadi kalau kita menilai mereka, menilai agama tu berdasarkan kelakuan mereka, jadi kita akan anggap bahawa macam agama dia orang tak mengajar apa-apa pun sebenarnya. Macam everything is okay je kan. Maksudnya boleh buat apa saja, boleh buat kesalahan apa saja kan. Macam nampak terlampau loose sangat kat situ kan. Jadi dia ada satu salah faham kat situ lah kan. So itu adalah benda yang kita kena kita boleh realign balik lah cara kita nak menilai sesuatu kat situ lah. So ada benda juga yang lain yang dia sebut pasal contoh dia kata pasal bila sebut pasal kitab ni, Adam ada bawa pasal kena bawa Adam ada offer dia untuk Quran. Al-Quran kan. Betul. Maksudnya nak baca Al-Quran. Jadi ada masa kenapa dalam situasi macam tu Adam terfikir nak offer dia Al-Quran? Ya, sebab bila kita kata buat street dakwah, ya, kadang-kadang kami agak bagi Quran tapi tak bagi pada setiap orang. Kami akan lihat prospek tu bagaimana. Contoh, kalau kita ikut dalam kontes ni, video yang tadi kami mainkan, dia adalah orang yang berminat untuk belajar. Sebab tu saya boleh nampak bila dia kata kena belajar dari kitab dia. Jadi di situlah saya mula bagi tahu dalam Islam kita ada Al-Quran. Dan okey, part ni dia tak ada dalam video tapi saya boleh berkongsi. Bila saya tanya dia tentang Quran, dia tak berapa tahu tentang apa itu Quran. Jadi itulah salah satu pengajaran yang kita sebagai Muslim kita boleh dapat. Walaupun kita rasa di Malaysia ni kita majoriti Muslim, tapi tak semestinya ramai non-Muslim sebenarnya ada yang tak tahu juga tentang benda yang kita kata bagi kita mungkin asas, tapi bagi mereka tak tahu. Mereka tak tahu apa itu Al-Quran. Betul. Malahan pernah saya ada jumpa dengan prospek yang dia tak tahu siapa itu Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi sebagai Muslim kita lah, sebab itu kita kata tanggungjawab berdakwah tu penting lah. Betul. Sebab bila dia kata dia tak tahu apa itu Quran, jadi di situlah saya offer dia, okey, saya bagi tahu dia, okey, dalam Quran ni, ini kita panggil sebagai terjemahan, dia bukan mushaf yang bahasa Arab. Jadi saya pun bagi dah dia Quran terjemahan bahasa Mandarin tu. Dan waktu itu saya ada berkongsi dengan dia lah beberapa ayat dalam Al-Quran, apa maksud Quran itu sendiri. So ada ambil peluang tu untuk share pada dia lah. Ya, betul. Dan macam Adam kata dia tak sebarang pada orang, dan kadang-kadang ada juga yang bila kita offer dia orang Quran, ada yang kata oh tak apa saya tak nak. Betul. So kita pun okey lah, tak adalah kita nak paksa kan. Tapi kalau tengok daripada saya percaya untuk prospek ni, bila ada offer pada dia okey kan, dia sambil kan. Sebab saya tunjuk dia lah, ajar dia macam mana nak guna. Sebab kami bila bagi ni, kami tak suka hati bagi macam tu. Betul. Sebab nanti dia tak mencapai objektif kami bagi Quran secara percuma tu. Yalah, takut sebelum orang salah faham, kita akan explain pada diorang. Contoh, kita akan kata diorang, okay, bila you dapat Al-Quran ni, you kena make sure macam you jaga you punya kitab suci agama you sendirilah. And walaupun dia kata dia dah sebagai orang etis tak percaya pada agama, tetapi kita still bagi tahu pada dia, okay, adab-adab macam mana nak jaga Al-Quran tu. Sebagai contoh, kita bagi tahu, okay, bila you baca Quran tu, make sure you jangan letak dekat lantai, tempat orang yang senang nak pijak kan. Sebab apa, risau nanti orang terpijak, sepak. Dan kita pun explain pada dia orang, okay, nak baca jangan pula baca dekat dalam tandas kan. Boleh baca kat mana tapi jangan baca kat dalam tandas kan. Sebab apa, boleh create salah faham kat situ kan. Jadi benda-benda that adab dalam kita kata handle Quran tu sendiri pun memang kita explain pada dia orang supaya kita mengharapkan dia orang boleh hormati kita agama tu, Al-Quran tu sendiri. Sebab kita tak nak timbul salah faham. Betul. Bayangkan kalau contoh ada Muslim ataupun mungkin kawan kita kata kawan serumah dengan dia, tengok dia baca Quran, lepas tu tak jaga adab. Bayangkan kalau kawan tu dia pergi buat rakaman and then benda tu jadi viral. Tak pasal-pasal kawan tu, sahabat tu yang tengah seronok tengah baca tu, tak pasal-pasal dia pula boleh kena kutuk kan, kena judge dan sebagainya kan. Jadi kita nak elakkan benda tu kan. So kita tak nak pula jadi macam apa yang berlaku dekat contoh dekat Sweden, dia orang bakar Quran. Jadi benda-benda tu kita memang kita explain
Dan kita memang again kalau kita tahu orang tu memang dia jenis yang anti dengan Islam, of course kita tak offer lah. Betul. Sebab kita risau kalau ada benda-benda yang tak sepatutnya berlaku lah kat situ kan. Jadi dia bila satu benda yang bila sebut pasal Al-Quran ni, Adam offer pada dia yang mana saya pun ada tengok, rasa dalam video tu pun ada sebut pasal pasal bahasa tu sendiri kan. Bahasa asal Quran tu. Sebab bila buka kita tahu dalam terjemahan dia akan ada dua bahasa. Betul. Ada bahasa asal dia. Kita kata bahasa asal Al-Quran iaitu dalam bahasa Arab. Jadi saya ada terangkanlah bahawa bahasa Arab ini adalah bahasa yang kata-kata Allah. Maksudnya apa yang dicatat dalam bahasa Arab itu adalah apa yang Nabi Muhammad dengar daripada yang diwahyukan daripada Allah. Jadi tapi bila kita baca untuk kita nak faham, maka kita bacalah terjemahan dia. Jadi saya emphasize tentang bahasa Arab sebab tu kalau kita lihat pada permulaan yang tadi kita sebut tentang, dia kata tentang kitab Buddhism tu. Ya, dia sini kata dalam agama Buddhism ni tak ramai orang yang akan baca bahasa asal dalam kitab dia. Mereka baca yang terjemahan je. Tapi tak pergi pada asal. Agak-agak sebab apa? Sebab yang dari situ kita boleh nampak. Sebab kita kata bahasa Pali, bahasa Sanskrit sekarang kira dah bukan bahasa yang penting, bukan bahasa yang selalu orang guna. Tapi alhamdulillah kita tengok bahasa Arab ni adalah satu bahasa yang kita kata satu dunia ni paling ramai antara bahasa yang paling ramai manusia gunakan. Jadi situlah bahasa Pali dengan Sanskrit mereka tak baca. Itu apa yang dikongsikan oleh prospek tu. Okey ya. Sebab tu itu pun saya rasa dalam video tu pun ada kongsikan tentang dia bila sebut pasal bahasa ni, dia satu kecantikan bahasa kita kata Al-Quran tu sendiri dia dalam bahasa Arab. Yang mana ini pun antara benda yang kita boleh juga explain pada prospek ataupun mana-mana kawan-kawan kita yang bukan Islam. Bila sebut pasal antara keunikan bahasa Arab kata Al-Quran ni adalah dia bukan hanya orang Arab yang faham benda tu. Sebab kita boleh nampak orang yang bukan Arab sekalipun, contoh macam kita lah, kita bukan orang Arab, tapi kita boleh baca Al-Quran, kita boleh faham ayat Al-Quran tu sendiri. Jadi dia dah jadi satu bahasa yang terpelihara, dan itu yang membuatkan Al-Quran tu jadi unik, yang mana Al-Quran tu dia terpelihara daripada sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampailah ke zaman kita. Dan ini antara benda yang kadang-kadang saya pun ada dapat persoalan. Orang akan tanya, macam mana you tahu bahawa Al-Quran yang kita dapat sekarang ni dia sama macam apa yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka nak nampak sesuatu yang fizikal. Ya, dia nak nampak fizikal. Sebab biasa kita kata, dia ada melalui hafalan. Tapi bagi dia orang nak tengok fizikal. Jadi antara contoh yang kita boleh nampak kalau ikutkan berdasarkan sejarah, kita boleh nampak Al-Quran yang paling dekat dengan pada zaman Nabi adalah, antara contohnya adalah kita panggil sebagai Birmingham Manuscript. Yang mana skrip ni, apa kita kata Al-Quran manuscript ni, dia dijumpai dekat library dekat University Birmingham, UK, London. Dan kat situ memang dia orang ada orang barat, dia orang buat carbon dating, dia orang backdate, tengok-tengok memang Al-Quran tu dari segi usia dia memang sangat-sangat dekat dengan kita kata zaman Nabi Muhammad SAW. Kan? Tak sampai pun dalam lebih kurang dalam range 30 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Kan? Jadi itu antara yang kita boleh nampak bila dia orang menilai, tengok sama. Kan? Teks yang ada kat dalam tu, manuskrip tu sama dengan apa yang kita ada pada zaman sekarang kan. Jadi itu satu keunikan yang kita boleh explain juga pada sahabat-sahabat kita yang bagaimana Al-Quran tu terpelihara lah. Bukan saja dari segi hafalan tetapi juga memang ada dari segi manuskrip tu sendiri. Kan? Dan saya percaya bila antara benda yang kadang-kadang ada bila kita offer Al-Quran ni, ada juga non-Muslim dia macam takut nak ambil sebab apa? Biasanya dia akan anggap Al-Quran ni dia orang tak boleh ambil. Betul. Kan? Sebab apa? Dia macam kita tak membudayakan memberi Al-Quran tu kepada non-Muslim kan. Sebab yes of course kita akan ada kerisauan kan? Mungkin dia orang tersalah guna ke dan sebagainya. Tapi benda tu sebenarnya bila kita bagi pada dia orang, kita explain pada dia orang yang sebenarnya Al-Quran ni dia untuk semua orang kan? Tak kisah you Muslim ke atau bukan Muslim, dia adalah untuk semua orang kan. Dan biasa kita akan dapat respon macam mana? Dia akan rasa ni macam
benda suci untuk agama Islam, dia macam takutlah nak ambil. Betul. Dia akan terasa takut-takut sikit. Tapi dan lepas tu kita explain kat dia orang yang sebenarnya dia orang pun boleh, dan just dia orang kena jaga adab tu. Ada yang kita boleh nampak kebanyakannya dia kata okey tak apa, dia orang akan ambil lah. Dan dia orang pun terkejut, baru tahu oh rupanya Al-Quran pun memang boleh dia orang baca. Sebab selama ni ada yang dia orang dengar kata oh Al-Quran ni hanya untuk orang Muslim saja, orang Islam saja kan. Ataupun kita kata spesifik orang Melayu sajalah. So macam dia orang bukan Melayu, tak boleh nak baca Al-Quran kan. Jadi bila kita offer kat dia orang, kita bagi tahu pada dia orang ada terjemahan, dan khususnya kita ada terjemahan Mandarin. Okey, alhamdulillah dia orang ambil kan. Sebab antara kerisauan dia juga adalah bila kita offer Al-Quran, dia akan fikir aku dah tak tahu baca bahasa Arab. Kamu boleh pula offer Al-Quran kan. Jadi bila kita kata oh jangan risau, kita ada terjemahan dia sekali kan. So kat situ yang dia akan rasa okey, rasa selamat sikit nak ambil kan kat situ kan. Sebab apa, dia boleh baca sekali kat situlah kan. Ya, so saya rasa itu saja untuk perkongsian hari ini. Tapi saya buat sedikit konklusi atas apa yang kami berbincang hampir 30 minit ini. Jadi yang pertama adalah bila kita kata nak tengok satu agama, sebagaimana prospek itu cakap, bila kita nak lihat pada agama, secara adilnya kita kena secara objektif, iaitu kita balik kepada apa yang kitab agama itu sendiri berkata. Jadi sebagai Muslim, apa yang kita buat bila kita nak kenal agama lain, kita tak boleh lihat kepada apa yang penganut agama itu buat. Tapi kita balik kepada, contoh kalau kita nak kenal agama Christianity, kita kena tahu apa itu Bible. Kita nak tahu tentang agama Buddhism, kita kena tahu siapa itu Gautama Buddha, apa kitab-kitab, contohnya kita panggil sebagai Tripitaka, ada 3 kitab utama dia. Jadi secara adil kita kena kenal daripada kitab asal dia. Dan satu lagi yang penting bila kita kata tentang kita berdakwah, ya, kita kalau lihat prospek itu, dia ada niat untuk belajar lebih. Bila dia nak belajar, jadi sebagai Muslim, kita boleh offer dia untuk membaca Al-Quran tapi terjemahan. Sebab kalau kita bagi dia bahasa Arab, dia takkan baca. Dan dia takkan nak ambil lah sebab dia tak tahu. Betul. Jadi melalui terjemahan ini, kita sebenarnya antara salah satu teknik dakwah lah. Kita bagi dia Al-Quran, kita terangkan kat dia. Nak kenal satu agama, kita kenal melalui kitab dia. Jadi dalam Islam, kita senang je. Sebab kita tak ada banyak-banyak kitab. Kitab utama kita satu je, iaitu Al-Quran, 6,236 ayat. Jadi nak tahu ajaran ataupun prinsip dalam Islam, maka bacalah apa yang dalam terjemahan Al-Quran itu sendiri. Jadi itu apa yang saya dapat simpulkanlah melalui perkongsian kita pada hari ini. Betul-betul. Sebab tu kalau ada yang mana-mana sahabat-sahabat yang kat luar sana yang bukan Muslim ataupun yang Muslim sekalipun, tapi dia ada kenalan bukan Islam yang berminat and yang mengkaji pasal Islam dan memang nampak dia orang ada potensi untuk nak, maksudnya nak Al-Quran, nak baca secara mendalam terus Al-Quran tu macam mana. Dan boleh je bagi tahu pada kami, just boleh hubungi kami, okey. Just boleh pergi pada kami punya Facebook dan boleh contact kami kat situ. Bagi tahu pada kami yang okey, saya nak Al-Quran terjemahan. Okey, nak terjemahan apa? Kami ada dalam bahasa Mandarin ada, kami ada dalam bahasa Korea ada kan, K-pop. Kita ada dalam bahasa Jepun ada, kami ada beberapa. Kami ada dalam bahasa Melayu ada, dan juga ada dalam bahasa Filipina. Tagalog. Kan? Sebab mungkin saya percaya ada yang sahabat-sahabat, ada kawan-kawan yang daripada Filipina. So boleh juga kongsikan kepada mereka jugalah kan. So kalau nak just bagi tahu pada kami, kami boleh bagi secara percuma, tak ada apa-apa perlu bayaran, okey. Just bagi hubungi kami. Kalau nak kena post, tak apa, jangan risau. Post tu kami akan tanggung. So tak perlu nak risau, kami akan bagi secara percuma kat situ. Asalkan bagi pada mereka, mereka baca dan kita harapkan mereka boleh dapat manfaat kat situlah. Okey. So dan kalau ada yang sahabat-sahabat yang mana yang nak mungkin tak sempat nak dengar secara keseluruhan ataupun tak rasa macam tak dapat menghayati sangat bila kita buat perkongsian pada malam ni, mungkin rasa nak join terus, nak menghayati secara face to face macam mana kami buat street dakwah, macam mana kami buat dakwah, berinteraksi kami dengan yang non muslim dekat lapangan. Boleh join kami dekat Bukit Bintang pada setiap hari Ahad daripada pukul 2.30 sampai pukul 5.30. InsyaAllah kami akan ada dekat Bukit Bintang tu. Dekat mana? Dekat bawah daripada monorail Bukit Bintang tu.
yang mana dia bukanlah dekat bahagian lot 10 tu, tetapi dia opposite daripada lot 10 dan dia adalah opposite daripada kita kata McDonald tu kan. Kawasan yang ada banyak junction tu kan kat situ kan. So kat situ boleh jumpa kami kat situ hari Ahad ni untuk nak join dan bersama nak melihat macam mana kami lakukan street dakwah tu sendirilah. Okay. So saya rasa alhamdulillah kita dah tamat dah selama 30 minit tu penghujung program kita tahu podcast kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu akan datang, iaitu pada hari Rabu, sama juga waktunya daripada pukul 8 sampai pukul 8.30. Okay. So insyaAllah kita akan jumpa lagi pada pada minggu depan. Kita boleh akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.